Syekh Badruddin Hasani radhiyallahu taala anhu, satu hari dia pernah tanya kepada anak-anak murid dia dalam majlis, ada siapa-siapa ada yang nak tolong saya pada hari ini? Anak murid semua pakai angkat tangan. Kami nak tolong. Semua pakai nak khidmat pada tuan guru. Maka tuan guru pun terus bagi tahu, saya nak bagi sumbangan. Ni ada duit dalam bekas ni. Boleh tak tolong sampaikan sumbangan saya ni kepada orang yang saya nak? Maka kata anak-anak murid ni, boleh. Pada siapa yang tuan guru nak kami sampaikan? Kepada para pelacur. Para pelacur yang ada di satu syarak, satu jalan di Syam pada zaman tersebut, di Syria. Saya nak kamu sampaikan sumbangan saya ini kepada pelacur-pelacur tersebut. Ketuk pintu rumah mereka, ketuk pintu bilik mereka tadi, bagi sumbangan saya ini dan bagi tahu kepada pelacur-pelacur tersebut, tolong doakan Badruddin Al-Hasani. Tuan, cuba tengok ni. Ini orang soleh ni. Mana boleh bagi kat pelacur ni? Tengok saya cerita dia. Maka anak murid yang angkat tangan ramai-ramai pakat letak tangan balik. Tak berani. Kalau kami pergi lagi cari mampu. Dan kebanyakan anak murid Imam Badruddin Hasani bukannya orang biasa-biasa. Ini semua a'immah, semuanya kibar ulama pada zaman tersebut. Tok-tok guru semua. Dengan kami nak pergi, lagi orang nampak kata kami pergi ketuk pintu rumah pelacur. Orang kata, pergi langgang pelacur ke apa? Takut dia bang. Biar ada seorang murid ni kata, tuan guru kata apa? Syekh Badruddin Hasani kata, kalau kamu tak mau pergi, tak apa, biar saya pergi. Saya akan pergi. Kamu tak mau pergi? Anak murid seorang ni pun angkat saya pergi. Takkan tuan guru nak pergi, biar saya pergi. Maka dia balut muka dia. Dia pakai serban, dia balut muka. Balut tinggal mata ya. Kalau bagi orang nampak siapa yang pergi, bagi tersebut. Maka dia pun laksanakan tugas yang diarahkan oleh gurunya Al-Imam Badruddin Hasani, pergi ke rumah pelacur-pelacur tersebut dan kemudian ketuk pintu. Setiap kali pelacur ni buka pintu, dia ingat ada pelanggan, tak? Terus dia serahkan hadiah tersebut. Dia kata, ini adalah hadiah daripada Syekh Badruddin Hasani, dan dia minta untuk doakan dia. Terkejut pelacur-pelacur ni sebab Syekh Badruddin Hasani ni terkenal, terkenal, sangat terkenal. Di bumi Syam, sangat disegani oleh semua orang dan sangat dikasihi oleh semua orang. Sehingga ada seorang perempuan pernah datang kepada Syekh Badruddin Hasani mengadu kata anak dia ditangkap oleh kerajaan pada waktu tersebut, di Turki. Sebab waktu tu Turki Utsmaniyah masih memerintah. Anak ni ditangkap atas kesalahan, ada kesalahan. Maka bila ditangkap, ibu ni datang mengadu kata, saya tidak ada anak lain melainkan dia, dan saya memerlukan kepada bantuan dia. Kalau dia dah tak ada, siapa yang akan tolong saya nanti? Minta Tuan Syekh tolong saya, dia kata. Syekh Badruddin Hasani turun daripada tempat mengajar dia, terus pergi ke Turki pada waktu itu. Terus pergi ke Turki untuk minta tolong kepada kerajaan pada waktu tersebut, lepaskan anak muda tadi yang ada buat salah tu. Sampai di Turki, kebetulan raja tak ada, khalifah tak ada pada waktu tersebut. Maka patah balik dia, kerana dia pergi tujuan dia itu, dan kemudian dia sampaikan kepada orang yang ada di tempat tersebut, tolong sampaikan, kata minta sangat-sangat, saya minta untuk dilepaskan budak tersebut. Turun dan kemudian balik semula ke Syam. Bukan dekat tuan-tuan, Syria nak pergi ke Turki bukan dekat. Dia pergi hanya semata kerana tu. Bila sampai tengok dah khalifah tak ada, patah balik dia. Tapi orang dah tahu kata dia pergi. Bila khalifah balik daripada musafir, khalifah tahu kata Sayyidina Badruddin Hasani datang. Dan dia terus tanya, kenapa imam besar ini datang ke sini? Apa tujuan dia datang? Kenapa kamu sanggup suruh dia datang? Sepatutnya aku yang pergi jumpa dia, bukan dia yang datang ke sini. Kata dia, kerana dia datang untuk nak minta syafaat, nak minta pertolongan, dilepaskan ada seorang pemuda di dalam penjara yang akan dijatuhkan hukuman mati. Maka terus kata raja tersebut, kata khalifah pada waktu tersebut, kalaulah Al-Imam Badruddin Hasani yang sanggup turun datang daripada sana, saya sangat malu kalau tidak melaksanakan arahan beliau. Terus dilepaskan budak tadi. Tuan-tuan, khalifah zaman tu pun segan dengan dia. Ini Sayyidina Al-Imam Badruddin Hasani, ma'ruf. Tuan-tuan kalau tengok dalam Google, tulis dalam Google Badruddin Hasani, tuan-tuan akan tengok wajah dia macam mana. Dia ada orang lukis gambar dia. Tapi itu yang betul, memang betul gambar dia. Bila mana dibagi harta tersebut, dibagi kepada beliau, dibagi duit tadi kepada pelacur-pelacur tadi, didoakan pelacur pada hari tersebut tidak lagi melacur, kerana duit itu sudah mencukupi untuk kehidupan mereka pada hari tersebut.
Dan bukan itu hari itu saja. Maksudnya lama boleh cukup duit mereka. Maksudnya banyak Syekh Badruddin bagi kepada seorang-seorang mereka. Esok paginya tuan-tuan apa yang berlaku? Esoknya penuh pelacur-pelacur di Masjid Umawi. Mari dengar pengajian Al-Imam Badruddin Hasani. Terus tinggalkan pelacuran yang mereka lakukan. Pelacur yang ada selepas itu bukan lagi mereka. Nampak tuan-tuan? Sebab tu jangan pandang rendah, jangan pandang hina dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Pada Allah, kemungkinan mereka boleh berubah dalam sekelip mata. Karena maksiat yang mereka lakukan kemungkinan boleh menyebabkan mereka dekat dengan Allah. Taat yang kita lakukan mungkin menyebabkan kita takabur. Taat mungkin menyebabkan kita takabur. Bukan saya suruh buat maksiat, tidak. Jadi kita lebih tu buat maksiat dan lepas ni. Tak. Maksud saya, jangan jadikan taat kita itu sebab takabur kepada Allah, sebab takabur kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Kita rasa kita yang paling baik, orang lain semua tak baik. Sebab tu kata Nabi SAW, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata dia manusia ini semuanya telah hancur, semua telah rosak, maka sebenarnya yang rosak yang mengatakan itu, kata Nabi. Karena apa? Karena yang mengatakan tersebut, dia memandang dirinya diri yang terbaik. Dia tidak memandang orang lain ni yang baik. Sedangkan hakikat, orang yang tidak baik sangka dengan orang lain ni kerana dia baik sangka dengan diri dia. Betul tak? Dia tak baik sangka dengan orang lain sebab apa? Sebab dia baik sangka dengan diri dia saja. Dia rasa diri dia saja baik. Orang lain semua tak baik. Karena tu dia akan buruk sangka dengan orang. Orang yang baik sangka dengan orang kerana dia buruk sangka dengan diri dia. Dia menganggap diri dia yang paling lemah. Orang lain semua baik-baik. Ini orang yang dekat dengan Allah.